الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. Pada hari ini kamu dihadapkan, kamu dibentangkan kepada Tuhan kamu iaitu Allah Ta'ala. Ketika mana kamu itu dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun daripada kamu yang akan tersembunyi bagi Allah. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Hari ini sampai ke maghrib ni kita masih lagi di dunia. Diberi peluang oleh Allah Ta'ala bukan sekadar untuk kita menikmati sempurna dan sejahteranya dunia. Bahkan ketika mana kita masih hidup di dunia, peluang yang terbaik untuk kita berusaha bekerja keras supaya akhirnya dapat juga kita menunaikan tanggungjawab apa juga yang diminta oleh Allah Ta'ala, maka kita bersedia untuk menunaikan dan melaksanakannya. Selalu kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti buat dan yang dilarang kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah pertemuan kita di kuliah maghrib Sabtu malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Kematian ini kalau kita tengok perhati secara sepintas lalu, tidak ada rahsia. Tahu belaka kita tentang mati ni. Cumanya kalau nak rahsia pun kematian ini, tarikh mati dia rahsia. Tetapi apa yang lebih utama, sesuatu yang berlaku setelah kita mati, itulah rahsia yang sebenarnya. Yang kalau kita tidak mengambil berat, tidak mengambil pengetahuan tentangnya, dibimbangi kita akan menyesal di kemudian hari. Baiknya agama Allah Ta'ala ini, ataupun baiknya Allah Ta'ala ini, telah membuka rahsia kematian tersebut, sehingga dibicarakan oleh agama melalui lisan Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diperjelaskan terperinci oleh para alim ulama salafus saleh sampailah hari kiamat. Di antaranya kitab yang kita baca inilah kitab Imam Qurtubi rahimahullah. Di antara
rahsia-rahsia kematian itu ialah sebahagian besarnya berkaitan dengan hari kiamat, hari akhirat, yang merupakan salah satu daripada kepercayaan dan keyakinan kita secara umumnya oleh manusia, khusus kita orang Islam. Sehingga percaya kita pada hari kiamat, hari akhirat merupakan salah satu daripada kepercayaan rukun iman, kan? Di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian itu ialah, kita bincang dah itu sebelum Ramadan tentang hari kiamat, dan tajuk yang dibawa oleh tuan kitab ini Imam Qurtubi rahimahullah, betapa banyaknya nama hari kiamat. Kita sebut dah itu 2 nama-nama hari kiamat. Di antaranya ialah Yaumus Sa'ah, sebut dah itu. Yang kedua, Yaumul Qiyamah, hari kiamat sendiri. Hari ini kita akan bincang, kita akan berbicara nama yang ketiga ialah Yaumul Arab. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Yang ketiga, hari pembentangan, Yaumul Arab. Tadi mukadimah saya baca salah satu daripada hujah yang mengatakan bahawa di antara nama-nama hari kiamat ialah Yaumul Arab. Ikut ejaan dia, kalau Rumi ni sama je, semua A-R-D-H, Arab. Tapi kalau ikut tulisan Arab, Ain Ra Dad, bunyi da'a, Arab. Kalau kita bunyi dengan Hamzah, Hamzah Alif Ra Dad, itu bukan Arab, itu Arab. Ardun itu bumi. Bumi pun terbentang juga. Tapi lebih spesifik, lebih menjurus kepada pembentangan, terbentang ialah Arab, Ain Ra Dad. Yauma idzin tu'radun, Ain. Pada hari ini dibentangkan kamu semua manusia depan Allah Ta'ala. Oleh kerana semua manusia takkan terkecuali, melainkan semuanya akan berdepan, terbentang depan Allah Ta'ala, maka dinamakan hari kiamat itu hari pembentangan. Hari ini kita satu karya dibentangkan oleh pihak surau untuk kuliah maghrib. Tetapi pembentangan itu tidak dihadiri oleh semua orang. Berapa persen? Ini kalau tak ada anak-anak kita tahfiz ni, berapa orang je mengaji? Tak, bukan nak komplain tuan-tuan tak datang kuliah. Nak cerita arat pembentangan tu. Tapi pada hari kiamat, mau tak mau, suka tak suka, kita akan dibentangkan semuanya. Bermula daripada manusia pertama, Adam alaihissalam, sehinggalah manusia yang terakhir. Ketika mana berlakunya hari kiamat, runtuhnya langit, terbelahnya bumi, semuanya akan dibentangkan. Tidak ada seorang pun yang akan dapat melarikan diri. Sebab itu kita ulang balik, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ini kamu semua akan dibentangkan depan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan bersembunyi daripada pembentangan tersebut. Ketika mana hakim membentangkan beberapa tuduhan, pendakwaan dan pembelaan, mesti ada yang disorok. Kadang-kadang tak sempat untuk dibuat pendakwaan, tiba-tiba ditarik pendakwaan. Kadang-kadang sudah ada pertuduhan, 47 pertuduhan, setelah diskaun, tapi masih lagi tak dituduh-tuduh di mahkamah. Ini contoh. Atas dunia macam tu.
ketika mana dibentangkan sesuatu, sebahagiannya masih tersembunyi dan tersorok. Tetapi pada hari kiamat, ketika mana kita dibentangkan oleh Allah Ta'ala di hadapannya, pertama sekali satu orang pun tidak akan tersembunyi. Setiap orang, apa yang pernah dialaminya sepanjang hidup di dunia pun tidak akan ada yang tersembunyi. Maksud dia adalah pada hari tersebut, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar untuk menunggu keputusan daripadanya. Masa saya tinggal di Mesir, setiap tahun mesti ada ma'rid. Ma'rid ni pesta buku. Bila mari pesta buku, maka semua kitab-kitab akan dibentangkan di pesta itu, akan ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung, sama ada berminat untuk membelinya atau berminat untuk mencuci mata. Pelajar Malaysia, kalau ada ma'rid, ketika ada pesta buku, dibentangkan buku yang bermacam-macam, maka orang pelajar Malaysia lah yang paling ramai membelinya. Berkotak-kotak beli kitab. Selepas habis sebulan lebih kurang ma'rid, pembentangan kitab, lepas tu ada pula pembentangan ma'rid Sinai. Nanti kilang-kilang, pengeluar-pengeluar mesin daripada luar negara dan negara akan menayangkan, membentangkan mesin masing-masing sebagai satu cara nak diperkenalkan kepada masyarakat. Pembentangan. Ketika mana developer ingin menawarkan barangan keluaran dia, rumah teres tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, maka akan diadakan ma'rid pembentangan. Dilancarkan, diberikan, ditunjukkan model bagaimana rumah itu akan terbentuk. Akan dibentangkan harga, berapa minimum, berapa maksimum, berapa tahun boleh hutang dan seumpamanya. Pembentangan. Pembentangan. Ibnu Al-Arabi berkata, terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai cara pelaksanaan hari itu. Jadi pada hari pembentangan tersebut ada macam-macam cara teknikal lah. Di antaranya apa dia? Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, orang bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat? Wahai Rasulullah, baginda SAW pun menjawab, adakah kamu semua tak dapat melihat matahari dengan jelas pada waktu siang semasa cuaca cerah tidak berawan? Adakah kamu semua tak dapat melihat bulan dengan jelas pada waktu malam semasa cuaca cerah tidak berawan? Mereka menjawab, kami dapat melihatnya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bersabda, di akhirat kelak kamu semua juga dapat melihat Allah Ta'ala seperti kamu semua melihat matahari dan bulan. Cumanya kemampuan kita melihatlah. Kan ada pengalaman, masa tu belum akhirat lagi di dunia, bila Nabi Musa bermunajat depan Allah Ta'ala kan. Bila Allah Ta'ala belum lagi memunculkan diri dia, cuma Allah Ta'ala menampakkan kehebatan dia. Kita dengan matahari ni, matahari bukan Tuhan. Matahari ni kejadian Tuhan. Allah menjadikan matahari. Ketika mana matahari mencanak di atas kepala pukul 12, boleh kita tengok matahari. Adik-adik, boleh tengok matahari? Mana boleh Ustaz? Silau. Silau. Kemampuan. Kemampuan. Kadang-kadang jangan kata matahari. Orang yang berumur ataupun ada orang yang mempunyai masalah mata penglihatan, kadang-kadang dia mengalami masalah silau mata. Di antara penyakit anak-anak kecil ketika hari ini, oleh kerana zaman sekarang ni zaman medsos,
Maka anak-anak kecil yang terbiasa dengan medsos cepat menghadapi masalah silau. Silau yang tinggi kadar dia. Pasal menghadap handphone berjam-jam. Berhenti tengok handphone bila bateri habis. Banyak bayi-bayi 5-6 tahun oleh kerana tidak ada had dan batas. Kadang-kadang bila mak bapak dia tidur, dia pun tengok handphone. Ya. Dia tengok handphone dalam gelap. Handphone besar mana? Kecil. Lama kelamaan mengalami masalah silau. Silau mata. Itu baru tengok handphone. Kita yang tua-tua ni pun kalau berjam-jam tengok handphone, duduk depan komputer, lama-lama bukan silau, rabun terus. Malam-malam naik kereta, orang yang mengalami masalah penglihatan kencemanan misalnya, dia tak boleh buat kereta malam pasal silau. Belum lagi tengok Allah Ta'ala, tengok lampu je sudah silau. Perbincangan itu panjang, kita pendekkan aja. Apa yang penting, kalau ikut tuan kitab ni Imam Qurtubi, ketika mana akan berlaku pembentangan kita semua manusia depan Allah Ta'ala, kita akan dapat melihat Allah Ta'ala. Macam mana, itu kemudian. Kita belum mati lagi. Baik. Jika hari kiamat telah tiba, datang seruan agar setiap umat mengikut sembahannya ketika dunia. Ketika mana berlakunya pembentangan pada hari kiamat, nanti akan diseru semua manusia tu untuk berada di kelompok masing-masing. Di antaranya, ikutlah apa yang kita semasa hidup atas dunia, siapa yang kita jadikan dia Tuhan. Kalau kita menjadikan nafsu itu Tuhan, maka kita akan duduk satu kelompok yang menuhankan nafsu. Ini contoh dia. Kepada orang Yahudi dikatakan, apakah yang kamu semua sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair anak Allah. Lalu dijawab, kamu semua telah berdusta. Allah Ta'ala tidak berteman dan tidak beranak. Lalu dikatakan, apa yang kamu semua mahukan? Mereka menjawab, kami amat dahaga wahai Tuhan. Berilah kami minuman untuk menghilangkan dahaga kami ini. Lalu diisyaratkan oleh Tuhan agar para malaikat tidak mengkabulkan permintaan mereka. Bahkan mereka semua dicampakkan ke dalam api neraka. Ada kumpulan orang Yahudi menuhankan Uzair. Orang Yahudi menganggap Uzair ni siapa? Anak Allah. Mereka yang tersilap memilih Tuhan, nanti di antara suasana hari kiamat, manusia semuanya akan kelaparan dan kehausan. Ketika mana manusia itu haus, akan mencari-cari air minuman. Atas dunia ni, macam mana pun kita ada air, ada sumber. Walaupun setengah-setengah tempat negeri konon-kononnya air tak ada, air keruh, tapi tak apa, nanti akan ada lori yang akan menghantarkan air. Di setengah-setengah tempat berhari-hari, berminggu-minggu tak ada air. Tetapi oleh kerana mereka berusaha bekerja keras, maka mengeluarkan sedikit belanja, lalu dikorek tanah sampai ke bawah. Apa istilah dia? Boring. Boring cakap Melayu apa? Korek. Tebuk. Boring. Tak dengar? Tak dengar? Bosan? Boring. Bukan boring bosan tu. Astagfirullahalazim.
Itu boring bosan. Ini boring tu dia korek tanah, dia cocok sampai jumpa air mata bawah tu, boring. Patutlah pelik, boring bosan. Bukan bosan. Itu boring, itu awak-awak boring hafal, tu lain. Dia masukkan besi bulat, pipe, nanti dia masuk dalam tanah sampai jumpa air, dia akan terpancut. Berbekalkan mesin penyedot air elektrik, maka air akan terpancar, air yang bersih. Lagi dalam kita boring, paling kurang 30 meter satu kaki akan menghasilkan air mineral. Air mineral. Kalau tak cukup 30 meter 10 kaki, itu air bukan mineral. Nak sebut atas dunia tak apa. Kita boleh boring, kita boleh gali perigi, kita boleh tarik air daripada sungai, sedut air lombok. Tapi di akhirat, mana ada dah sungai-sungai? Mana ada dah boring? Mana ada batang paip? Hari kiamat sebut dah itu kan? Manusia pada hari itu semuanya telanjang. Manusia pada hari itu berkaki ayam. Manusia pada hari itu dah telanjang, tak bersunat. Tetapi rasa kehausan tetap ada. Perlukan air untuk minum. Ketika mana ingin membasahkan tekak yang kering kerana kehausan, Allah Ta'ala tak bagi peluang untuk merasakan air untuk diminum. Pasal mereka atas dunia itu tidak menuhankan Allah Ta'ala. Mereka lebih bersedia untuk menuhankan lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dia ada tugas Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para alim ulama yang paling utama sekali memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya bertuhankan Allah Ta'ala. Macam mana pun keadaan, madani ke, perpaduan ke, apa benda ke, mesti bertuhankan Allah Ta'ala. Nanti kalau tak bertuhankan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan kelompokkan dalam satu kumpulan yang tak bertuhankan Allah Ta'ala. Ketika mana dia berasa haus, dahaga, maka tidak akan diberikan setitis air pun untuk diminum. Kerana kesilapan di atas dunia, tidak mahu bertuhankan Allah Ta'ala. Orang Nasrani pun satu kumpulan. Apakah yang kamu semua sembah? Nanti Allah Ta'ala ketika mana membentangkan manusia di hadapan dia, dia akan tanya. Setelah dikelompokkan oleh Allah Ta'ala, nanti akan ditanya. Perkara yang pertama sekali, kalau ikut Imam Qurtubi dalam kitab ni, dia kata Allah Ta'ala akan tanya, siapakah Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agung-agungkan, Tuhan yang kita sembah. Itu persoalan yang pertama. Kalau atas dunia, sebahagian manusia tidak mementingkan, tidak mengutamakan tentang ketuhanan. Yang dia fikir, yang penting ustaz, syuru jangan miss. Yang penting syuru jangan miss. Tak kisah nak makan apa, nak kawan dengan siapa, tak peduli haram ke, halal ke, tak kisah Allah Ta'ala murka ke, Allah Ta'ala restu ke, tak peduli. Yang penting syuru jangan miss. Atas dunia ni kalau kita boleh makan pun, adik-adik kalau boleh makan 24 jam. Adik-adik boleh makan 24 jam. Celik mata je makan. Pukul 8 makan, 8.30 makan, pukul 9 makan, pukul 10 makan larat. Terberak-berak lah. Makan tak berhenti-henti. Tak ada. Tapi ketika mana di akhirat, kita akan kebuluran. Oleh kerana kita kebuluran, atas dunia ni, macam mana kebulur pun, kita boleh cari makanan. Kita boleh minta sedekah. Kita boleh curi makan orang.
Tapi di akhirat, kita nak ambil makanan dekat mana? Mana ada makan masa tu? Kita akan ke buluh. Nanti bila kita ke buluh, bila kita nak minum, kita akan minta. Siapa nak bagi? Atas dunia kita boleh curi-curi. Kalau kita curi pun, kita curi-curi. Kita tipu sana, kita tipu sini. Untuk menghilangkan tekak yang kering. Di akhirat tak ada peluang. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah selesai. Akhirnya yang tinggal di padang mahsyar hanya orang yang menyembah Allah semata-mata ketika di dunia. Orang yang gagal menjawab soalan dengan betul dan tepat, maka Allah Ta'ala akan arahkan para malaikat supaya diheret mereka ini ke dalam api neraka. Nanti di akhirat, gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita, terbuka rahsia kematian itu. Akhirat ni ada dua je tempat. Satu nama dia syurga, satu nama dia neraka. BBS pasal 1 tak ada, BBS pasal 2, AB semua tak ada. Sungai Tua tak ada, Ulu Yam tak ada, Taman Jasa Utama semua tak ada. Malaysia tak ada, Walaon tak ada, Madanon semua tak ada. Semua tak ada. Yang ada cuma syurga dan neraka. Orang yang berjaya di atas dunia, menjadikan Tuhan dia, percaya dan yakin hanya kepada Allah Ta'ala, nanti dia akan selamat. Tetapi kalau di atas dunia dia gagal untuk menjadikan dia benar-benar menuhankan Allah Ta'ala, dia takkan selamat. Nanti Allah Ta'ala, saya ulang balik, akan diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat untuk dicampakkan mereka ke dalam api neraka. Baik. Allah Ta'ala bertanya, mengapa kamu semua masih berdiri di sini? Padahal orang lain telah pergi menemui apa yang disembahnya. Apa yang masih kamu semua tunggu? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menjauhkan diri daripada orang kebanyakan di dunia, dan kami adalah orang yang paling miskin di sana. Allah telah pun menjawab, aku adalah Rabb, Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, kami berlindung kepadamu daripada kemarahanmu, dan kami tidak mempersekutukan kamu dengan yang lain. Mereka mengucapkan kata-kata ini beberapa kali, namun sebagian mereka menjadi sangsi dan berkata kepada sebagian lain, yakinkah kamu semua bahawa dia adalah Tuhan kamu semua? Mereka menjawab, benar, kami yakin itu adalah Tuhan kami. Sebab itu, menjadi kewajipan kepada kita manusia untuk berusaha bekerja keras supaya kita benar-benar percaya sehingga yakin kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, dulu masa Ramadan saya pernah sebut, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Untuk kita bekerja keras supaya kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka di antara caranya ialah dengan memperbanyakkan menyebut nama Allah. Wadhkurisma rabbika, kamu kena memperbanyakkan menyebut nama Tuhan kamu, bukratan, pagi-pagi, wa asila, dan petang-petang. Ada setengah kumpulan tarikat, dia asuh anak murid dia membaca tahlil la ilaha illallah 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Membaca asmaul husna beribu-ribu kali pagi, beribu-ribu kali petang. Supaya dia berjaya membina kepercayaan dan keyakinan dengan diulang-ulang, diulang-ulang. Sebab itu, kalau tanya Kementerian Pendidikan, di antara
teknik macam mana pendidikan itu boleh berhasil dengan jayanya dengan diulang-ulang. Dengan diulang-ulang. Apa orang kampung saya kata? Practice make perfect. Practice make perfect. Untuk menuju kepada suatu kesempurnaan, mesti senantiasa dibuat percobaan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Adik-adik kalau ngapal Quran, kalau baca sekali, mana nak ngapal? Mesti diulang-ulang. Paling kurang 60 kali. Baru boleh ingat. Berapa kali ulang nak ngapal Quran? Memanglah lengur. 5 kali dah tak agak dah nguap. Ulang. Mesti ulang banyak kali. Paling kurang, bila nak hafal Quran, nak ngapal, sebelum nak ngapal, baca tengok dulu. Satu ayat, dibaca ditengok, kurang-kurang 30 kali. Sampai 50 kali. Baca tengok je. Tengok 50 kali. Lepas tu baru tutup, ulang balik 50 kali. 100 kali ulang. Memang agama dia punya style dia macam tu. Kita ni ingin berpengetahuan. Orang Islam memang bukan sekadar digalakkan untuk berpengetahuan. Mesti bekerja keras untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, mesti senantiasa mengaji. Rajin-rajin datang kuliah. Dia yang paling cantik, kita berikan komitmen 100%. Tapi bila kita dah keluar daripada alam persekolahan, kita dah tak ada masa. Tetapi berikanlah komitmen setiap hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jangan tak diulang-ulang. Walaupun minggu lepas dengar dah. Aku dengar dah minggu lepas ustaz sebut. Hari ni tu lagi. Boring habis lah. Kita solat. Hari ni solat maghrib. Besok solat tak? Besok solat ke tidak? Semalam solat? Semalam. Dulu semalam? Minggu lepas? Bulan lepas? Kita solat berapa tahun dah solat? Maghrib berapa kali dah? Sepanjang berapa tahun kita hidup, kita akan ulang-ulang. Solat. Memang agama macam tu, berulang-ulang. Ke surau, rumah. Ke surau, rumah. Tapi ketika mana kita gagal untuk menerima pengulangan dalam agama ini, berarti kita boring. Boring ustaz. Asyik solat je. Sesekali kita enjoy lah ustaz. Karaoke ke? Kita dah sebulan berpuasa. Tengok kerajaan punya baik. Dia mengalu-alukan kedatangan artis. Akan ada konsert. Apa nama dia? Coldplay. Kita ni tuan-tuan, baru je PKP. PKP itu menderita tak menderita. Nak solat Jumaat pun tak dapat. Sembahyang berjemaah pun jarak-jarak. Kena bagi nama dulu. Kena appointment dulu. Baru dapat. Hari ni Alhamdulillah. Allah telah berikan kita peluang. Itu pun dengar-dengar. Ada lagi COVID. Doktor-doktor pun, pakar-pakar pun beritahu dah. Kita dengan COVID ni akan jadi macam malaria lah. Denggi. Kita akan hidup bersama-sama dengan mereka. COVID akan hidup bersama-sama dengan kita. Tapi Alhamdulillah, kita dah boleh hidup macam biasa, normal. Boleh keluar rumah, boleh main bola, boleh ke sana kemari. Dah boleh dah, Alhamdulillah. Tetapi kita macam itulah manusia ni cepat lupa daratan. Hari ni kita dikejutkan lagi dengan suatu bala, nama dia stroke haba. Zaman-zaman dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, di Ulu Yam tu banyak sawah.
Saya sempat bersawah, main lumpur, tanam padi, sempat. Buat kerja sawah ni, memang berjemur bawah matahari. Orang tak tanam sawah malam-malam. Lepas sarapan terbit matahari, pukul 8 masuk sawah. Sampai tengah hari berehat, makan minum, semayang. Petang sambung lagi. Tak ada pun dengar cerita stroke haba, tak ada. Kadang-kadang ni saya kata, pakailah topi, panas, nanti pening kepala. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak pakai. Tak ada kena stroke haba. Hari ni berpanas sikit, stroke haba. Ini bala. Ini nama dia bala. Belum lagi nak habis stroke haba, COVID masih lagi, kita jemput bala tu datang ke negara kita. Kita alu-alukan pesta muzik maksiat. Adik-adik tahu berapa harga tiket dia? Paling murah 2-300. Paling mahal 3,000. 3,000 gila babi ke babi gila? Punya mahal. Kuliah agama tak ada bayar apa-apa pun, free je. Itu pun orang ramai tak berminat. Kalau ada kuliah, ustaz yang datang mengajar akan dibayar. Tapi tak sampai pun 3,000, 2,000 tak sampai. 200 pun tak sampai. Patut kena sampai lah. Ini tak lama lagi dengar cerita, nanti subsidi diesel akan dihapus, ditarik. Nanti diesel tak ada subsidi, tak ada ditanggung oleh kerajaan. Harga macam harga luar biasa, harga luar tabi'i. Kebanyakan kenderaan yang menggunakan diesel, nelayan, bot-bot laju dan perlahan, nanti ikan pun akan naik harga. Ketika mana ikan naik harga, kita makan apa? Makan tulang ikan lah. Kalau zaman ayam naik itu, kita makan apa? Kita makan bulu ayam. Nanti bila ikan naik harga, kita makan tulang ikan. Tak ada pun kita makan perut ikan ataupun insang ikan. Insang ikan orang tak jual. Sebab itu ada adik sekalian, tuan-tuan sekalian. Kita ni atas dunia ni tak lama, kejap je. Tak lama. Jadi tidak ada rugi sedikit pun kalau kita benar-benar berjaya menuhankan Allah Ta'ala. Tak ada rugi sedikit pun. Pasal yang merugikan ketika mana sekejap atas dunia ni kita tak mau menuhankan Allah Ta'ala. Kita tak kisah. Saya sebut tadi awal-awal. Yang kita kisah, yang penting Ustaz, syuru jangan miss. Itulah. Miss solat, tak apa. Miss pengetahuan agama, tak apa. Tapi syuru jangan miss. Ini masalah. Tak solat, tak apa. Jangan tak makan. Oh, berat. Berat tuan-tuan. Sebab itu, atas dunia ini, kenalilah Allah Ta'ala. Kenalilah Allah Ta'ala. Nanti, bila kita mati, kita akan dibentangkan depan Allah Ta'ala. Kalau kita tak mengenal Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan campak kita masuk api neraka. Saya nak buat contoh, ialah ni dah malam, matahari dah tak ada. Kita ni, malam matahari tak ada dah. Ini malam ni kalau kita tak pasang aircon, panas tak? Tak tahu kan? Saya minta AJK tutup aircon kejap tengok. 10 minit dah lah. Tutup aircon kejap. Nanti orang tak rasa panas ke tidak. Ni malam ni matahari tak ada dah ni. Apa pasal pula Ustaz tutup aircon? Tutuplah kejap nak rasa macam mana. 10 minit je, tak lama. Nak rasa macam mana. Tak berani nak tutup. Pasal tahu nanti panas berpeluh. Tadi saya menikahkan orang pukul 10 pagi. Bukan tengah hari, pukul 10 pagi. Dalam dewan. Tapi dewan atap gezing.
Tak ada aircon. Bapak lah panas. Berpeluh. Baru 10 minit. Pukul 10 pagi. Cebayang api neraka. Pagi-pagi, surau ni kalau subuh, pasang aircon tak? Pasang. Besok jangan pasang. Subuh mana terbit matahari lagi. Cuba sekali jangan pasang. Subuh. Belum terbit matahari, semua dah berlengah ketiak. Semua dah berpeluh. Tak apalah, kalau berpeluh, kita boleh lap. Kita boleh mandi. Kita boleh pasang kipas. Kita boleh pasang aircon. Kita boleh minum teh ais. Kita minum Milo ais. Tapi di akhirat, tambah-tambah kalau Allah Ta'ala campak dalam api neraka, nak minum apa? Api neraka. Itu dia rahsia kematian. Jangan kita rugikan walaupun sesaat atas dunia ni. Kita mengenepikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni jadikan kita ni, dia bukan jadikan saya saja je, suka-suka tak. Di samping dia jadikan kita, dia jaga kita sebaik mungkin. Allah Ta'ala ni baik tak baik, dia uruskan kehidupan kita dengan urusan yang terbaik. Sehingga dibuat satu kaedah nama dia agama, supaya apa kita buat tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala ni ketika mana buat dunia, ada perkara yang manusia kena buat, ada perkara manusia dilarang untuk melakukannya. Kenapa? Setiap perkara itu akan ada kesannya. Adik-adik, tasmik kita hari Kita hari. Pagi ke petang ke malam. Pagi. Sekali tasmik baru buku surat. Ikut suka je. Ikut suka satu ayat je lah. Kuang-kuang semuka. Kesan kita tak membaca pada hari ini, kesan kita tak menghafal pada hari ini, kesan pasal banyak nyembang, membawang kawan-kawan, kesan dia apa? Besok tak boleh tasmik. Pasal tak dapat nak tasmik. Pasal tak ngapal. Tak ngapal, besok tak tasmik. Kadang-kadang kita ngapal hari ni pun, besok bila tasmik, sangkut-sangkut. Tak dapat-dapat. Nak boleh tasmik semuka, berhari-hari. Macam mana nak tasmik? Berbual. Berbual dia larat. Berbual, lama-lama dia sonok. Tapi menghafal, baru sebut 2 ayat, dah lenguh dah bibi. Dah lenguh dah lidah. Dah lenguh dah rahang ni. Kesan dia apa? Macam juga, memang kita sonok. Malam tidur, sampai ke pagi, sampai tak solat subuh. Memang sedap tidur. Tapi kesan tak bangun, tak solat subuh 2 rakaat, apa akan jadi? Kubur akan gelap. Kubur akan menghimpit. Malaikat akan belasah. Kesan-kesan. Atas dunia ni, apa benda pun kita buat akan memberikan kesan. Kesan yang baik, kesan yang buruk. Masa muda-muda, kita malas mengaji, malas belajar. Dah tua-tua cuba tengok. Allah Ustaz, payahlah mengaji Ustaz. Tak dapat-dapat. Yelah, lidah dah keras, gigi dah tak ada, suara pun dah tak keluar, ngaji macam mana? Itu masa muda-muda, habis diganapkan suara tu dengan menyanyi, dengan melalak, dengan menjerit. Allah Ta'ala buat kaedah hidup ini, oleh kerana ada benda kita kena buat, ada benda kita tak boleh buat. Apa yang disebut oleh agama, selalu saya ulang, satu nama dia baik, satu nama dia buruk. Benda baik, sifir hidup ini, benda baik kita kena suruh. Benda jahat kita kena larang. Itu kaedah. Solat baik ke buruk?
Baik kan? Sebab itu bila solat, mak bapak dia mesti suruh anak-anak dia solat. Seorang suami dia kena suruh isteri dia solat. Adik-adik tinggal ke asrama, guru, ustaz, penyelia asrama akan suruh adik-adik solat. Pasal benda baik, solat terutamanya mesti disuruh. Tak boleh, pandai-pandai korang lah. Nak solat, solat lah. Kubur pun asing-asing. Kalau kau solat, kau dapat pahala. Kalau kau tak solat, kau tanggung besok. Tak boleh. Benda baik kita kena suruh. Sebab itu mak ayah, dia akan senantiasa mengarahkan anak isteri dia untuk menunaikan solat. Sebab itu sekolah bertanggungjawab untuk memastikan pelajar-pelajar dia menunaikan solat. Disuruh bangun. Oleh kerana solat azan pukul 6 lah kata. Maka 5:30 tu dah kena bangun dah. Pasal bila air terhad, orang nak mandi ramai. Kalau masuk waktu, baru nak kejut, baru nak bangun, baru nak kencing berak, baru nak wuduk mandi, pukul berapa nak solat? Benda baik mesti disuruh. Benda jahat mesti dilarang. Tak boleh dibiarkan kejahatan itu berlaku dan berleluasa. Orang Islam, itulah kepercayaan dia. Sebab itu bila ada program-program maksiat, orang Islam takkan berkenan. Memang ada pandangan, pemikiran yang songsang, pemikiran di luar tabi'i, membenarkan program-program maksiat atas alasan berbilang bangsa, berbilang kaum. Kalaupun berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, ada tak jaminan program maksiat itu tidak akan dihadiri oleh anak-anak orang Islam? Kalau ada jaminan, boleh. Kalau ada jaminan, orang Islam tidak melibatkan diri dengan program maksiat, okey. Tapi kalau tak ada jaminan orang Islam akan terlibat, maka kita akan larang, kita akan sekat. Semacam mana yang selalu kita ulang, Nabi pernah menyebut, man ra'a minkum munkaran. Siapa-siapa juga yang melihat sebahagian daripada kamu, siapa-siapa pun, bila melihat perkara yang mungkar. Kita tengok sudah ada pesta muzik Coldplay akan berkonsert, akan dipanggil artis daripada UK, artis yang selalu mempromosikan LGBT, menghidupkan lambang-lambang LGBT yang colouring tu. Kita tak berkenan. Kita tak berkenan. Pasal apa? Kepercayaan kita, keyakinan kita, benda maksiat mesti dilarang keras. Mesti dilarang keras. Orang yang paling utama untuk menyekat program maksiat ialah yang berkuasa, biadi, kerajaan yang berkuasa. Mesti menyekat. Kalau dia bukan sebuah kerajaan, rakyat biasa je, maka dia kena berusaha untuk mencegah dengan lidah dia. Dia kena nyatakan di halayak ramai, ini program maksiat, kita tak suka program maksiat, kita tak nak mengundang bala daripada Allah Ta'ala. Malaysia ni di antara negara yang akan terlibat dengan gempa bumi. Zaman-zaman tu Razak dulu, huduh-huduh pun tak ada gempa bumi kat Malaysia ni. Tapi oleh kerana program-program maksiat dijemput dengan gembiranya, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan, gempa bumi tidak ada suatu jaminan tidak akan berlaku di Malaysia ni. Kalau kita tak ada kuasa untuk menyekat,
Kita cuma ada lidah untuk bercakap. Itu pun tak banyak cakap. Kita kena ada rasa benci dalam hati. Sebagaimana kita membenci program maksiat, kita pun benci kalau anak beranak kita terlibat dengan maksiat. Orang ada sebut, dia kata, Pak Lebay walaon ni, kalau tak nak konsert, janganlah beli tiket. Betul lah, aku tak terlibat. Tapi ada jaminan, anak cucu aku, keturunan aku, bangsa Melayu aku, orang Islam kalangan aku, takkan terlibat. Ada jaminan? Tak ada. Maka kebencian itu mestilah dinyatakan. Dinyatakan kebencian itu. Tak betul kalau kita kata, Ustaz, kalau Ustaz benci, Ustaz seorang je lah. Tak boleh. Kita hidup atas dunia ni, agama mengajar kita, hidup kita bukan secara persendirian. Hidup kita bermasyarakat. Kita ada anak beranak, kita ada keturunan, kita ada bangsa, kita ada jiran, kita ada kawan-kawan. Tak betul kalau kita orang Islam memikirkan sendiri. Saya ada anak saya berkawan. Di antara pengaruh-pengaruh anak-anak ni, kawan-kawan lah. Kadang-kadang pengaruh kawan-kawan lagi kuat daripada pengaruh mak bapak ni. Kadang-kadang pengaruh medsos lagi kuat daripada pengaruh mak bapak ni. Sebab itu, ketika mana kita menyatakan pendirian dan sikap kita, itulah kepercayaan dan keyakinan kita. Tak timbul soal fanatik, tak timbul soal ekstrim. Tuan-tuan, agama ni tidaklah melarang untuk berhibur. Agama kita ni mengajar tentang hiburan. Kita ni kan, ketika mana kita berjaya menunaikan tanggungjawab solat, itu satu kegembiraan. Tuan-tuan tak berasa gembira ke kalau berjaya menunaikan solat? Itu di antara hiburan kita. Menunaikan tanggungjawab. Tapi kita tak merasakan menunaikan tanggungjawab itu suatu hiburan. Sebab itu kita menerima pemikiran yang songsang, pemikiran yang di luar tabi'i. Kita ingat berkonsert itulah suatu hiburan. Kita tak merasakan duduk dalam majlis ilmu itu satu hiburan. Pasal apa? Bagi kita punya otak sudah mulai tercemar. Pemikiran sudah tidak jernih, sudah keruh, sudah kelabu asap. Tak nampak mana yang baik, mana yang buruk. Agama memandang, mengukur baik buruk itu dengan ukuran agama. Dengan ukuran agama. Tengok perkahwinan. Perkahwinan ni mana-mana bangsa pun boleh terima. Hatta mana-mana agama pun boleh terima. Tetapi pemikiran yang songsang kadang-kadang menerima juga perkahwinan, tetapi di luar tabi'i. Dia nak kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Taiwan, satu negeri di Asia yang sudah membenarkan kerajaan terpaksa menerima boleh mendaftar perkahwinan lelaki-lelaki, perempuan dengan perempuan. Kasih pernah sebut itu Thailand. Thailand ni terkenal dengan hidup yang songsang. Sebagian masyarakat Thailand hidup dia di luar tabi'i. Pondan, tukar jantina. Walaupun mereka boleh berkahwin secara songsang, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tetapi undang-undang parlimen tidak membenarkan orang yang berkahwin di luar tabi'i untuk mendaftar perkahwinan. Maknanya tetap juga tidak diterima sebagai pembinaan dalam rumah tangga.
Ketika mana kita berpendirian macam tu, kalaupun kahwin, tetap tak boleh pasal lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Adakah itu nama dia ekstrim? Adakah itu nama dia fanatik? Tak. Itu memang kepercayaan kita. Itu memang pegangan kita. Tetapi ketika mana otak ni sudah mula sengit, diracuni oleh lumpur yang keruh, diracuni oleh racun yang berbisa, maka kita pun anggap, wah, Islam ni Ustaz menekan. Islam ni menekan. Tak bebas. Nak berhibur pun tak boleh. Orang yang pemikirannya di luar tabi'i manusia, di luar tabi'i agama, di luar tabi'i fitrah, bagi dia hiburan itu menjerit-jerit. Bagi dia hiburan tu mabuk, berjoget-joget, menari-nari. Bebas berpegang sana, berpegang sini. Sekarang ni di Eropah, teruk tak teruk, bila musim panas, dia ada satu pesta. Pesta tu bukan konsert lagi, pesta besar-besaran. Nanti akan dikunjungi oleh semua orang. Orang tua, orang muda, orang lelaki, orang perempuan. Dalam berpakaian, dengan tidak berpakaian, bertelanjang. Dihidupkan muzik, lalu akan dibunyikan muzik tanpa henti, berjam-jam. Minum minuman keras, dadah, heroin, mabuk. Kemuncaknya akan berlaku bebas seks. Adakah itu hiburan? Tak. Itu bukan hiburan. Itu kecelakaan nama dia. Tetapi ialah kita orang Islam, kalau kita gagal untuk mengenal agama kita dengan betul dan tepat, kita akan tertarik dengan hiburan yang ditaja oleh orang-orang yang sesat dan barat itu. Sebab itu berhati-hati, kerana Allah Ta'ala telah membuka rahsia pada hari kiamat, hari dibentangkan manusia. Mereka yang gagal untuk menuhankan Allah Ta'ala akan dicampakkan ke dalam api neraka. Sikit lagi. Pada masa itu, orang yang ketika di dunia sujud kepada Allah dengan ikhlas, diberinya kemampuan untuk sujud. Sedangkan orang yang sujud kepada Allah kerana riak, atau orang yang munafik, mereka tersungkur ke tanah ketika mau sujud. Setelah mereka bangkit kembali, Allah Ta'ala mengubah bentuknya, lalu berkata, Aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, Kamu adalah Tuhan kami. Lalu dibentangkanlah titian siratul mustaqim, dan dibuang syafaat bagi mereka, sehingga mereka berkata, Ya Allah, selamatkanlah kami. Setelah dibentangkan semua manusia depan Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala mengkelompokkan mereka kelompok tertentu, lalu mana-mana yang tidak menuhankan Allah dicampak dalam api neraka. Kemudian akan dibentangkan titian sirat, maka akan tercampak jugalah orang-orang yang masih tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman tapi munafik, berpura-pura. Berpura-pura. Mengaku orang Islam, mengaku inginkan perpaduan, tetapi di belakang-belakang menghancurkan perpaduan. Inginkan kehidupan yang madani, tetapi mundur ke belakang. Mau membantu menolong rakyat, tetapi apa yang dia boleh dapat daripada rakyat? Dia akan menolong sebahagian, menzalimi sebahagian. Sedangkan tanggungjawab seorang bapa mestilah melunaskan segala kehendak anak-anak. Anak yang pandai pun dibagi makan dan minum. Anak yang tak berapa pandai pun akan diberi makan dan minum. Sama semua. Munafik, berpura-pura. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Tuan-tuan tengok, saya siap tanya ni, surau Diniah ni dah buat air terbuka belum? Esok berapa kali? Berapa kali buat mata buka?
Sekali je. Tak betul. Tak boleh buat sekali. Ada satu pemikiran yang baru yang songsang. Kita fikir sendirilah. Kalau buat sekali membazir. Kita kena buat banyak kali baru tak membazir. Kalau boleh buat seminggu 2 kali. 4 minggu 8 kali baru tak membazir, baru jimat. Kalau buat sekali membazir. Buat banyak kali. Tuan-tuan, pemikiran songsang seperti ini tidak akan habis di sini. Nanti akan dibawa depan Allah Ta'ala. Ketika mana dibentangkan di depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bentangkan kembali di manakah terletaknya penipuan-penipuan. Di manakah terletaknya kepura-puraan. Kita kata kita ingin berpadu, tetapi sebagian masyarakat tidak merasakan pertanggungjawaban yang dijanjikan manis itu. Last. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisap dengan perhitungan yang mudah. Maksud perhitungan yang mudah itu, setelah dibentang, setelah diperhati, diteliti, maka nampak jelas. Nampak jelas. Maka mudahlah lah. Hari ini tak nampak jelas. Orang boleh berpura-pura. Hari ini atas dunia tak jelas. Orang boleh berpura-pura. Tapi di akhirat, ketika mana dibentangkan oleh Allah Ta'ala, mudah je. Pasal masing-masing sudah ada pengakuan. Maka terpisah dualah. Sama ada akan ke syurga ataupun ke neraka. Mintalah doa restu banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pilih kita menjadi orang yang benar-benar menyembah Dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala benar-benar menjadikan kita orang yang bersedia untuk hidup dan mati kerana Allah dan akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Ta'ala. Sebelum saya lupa, oleh kerana kita tahun ni berpuasa 30 hari 30 malam, 30 hari, cukup 30 hari, maka kita punya Syawal pun 30 hari. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta